Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya Hakim Rahman. Bagi kami membawakan perkembangan terkini berkaitan dengan landscape politik negara. Baik, saya nak bawakan terus kepada anda visual terkini yang kami perolehi dari Putrajaya, di mana kita dapat lihat ketibaan kenderaan yang membawa Perdana Menteri Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin yang memasuki perkarangan bangunan Perdana Putera sebentar saja tadi. Dan dapat kita saksikan juga pada pukul 9.20 pagi tadi sebenarnya. Dan ini juga disusuli dengan ketibaan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang yang dilihat memasuki bangunan Perdana Putrajaya pagi tadi. Dan kita mungkin menjangkakan mungkin ada lebih ramai lagi pemimpin-pemimpin politik dan juga barisan kabinet yang akan melalui jalan yang sama. Kerana kita bermaklum dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri lewat malam tadi bahawa barisan jemaah kabinet akan meneliti dan juga bergerak ke hadapan susulan perintah ataupun kenyataan yang dikeluarkan Yang di-Pertuan Agong berhubung dengan tiada keperluan untuk mengisytiharkan darurat ketika ini dan menyeru kepada semua pihak tidak mengira latar belakang dan juga fahaman politik untuk bersama-sama memerangi wabak COVID-19. Dan kenyataan ini juga disusuli dengan pertemuan yang berlangsung di kediaman Perdana Menteri lewat malam tadi juga, di mana turut dilihat beberapa pemimpin ataupun ahli kabinet seperti Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razif Jidin dan juga Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang dilihat kenderaannya berada di perkarangan kediaman Perdana Menteri malam tadi. Dan ini juga kita lihat daripada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin politik, antaranya Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang intipatinya melihat kepada rekonsiliasi ataupun untuk bergerak ke hadapan dalam bersama-sama menangani wabak COVID-19 ini. Dan kalau boleh kita saksikan visualnya, visual ketibaan. Okey, tak apa. Kalau begitu kita akan terus melihat perkara ini dari masa ke semasa kerana ini perkembangan politik yang sentiasa bergerak. Ada saja perkembangan terkini dari masa ke semasa. Cumanya yang perlu kita tekankan di sini seperti kata penganalisis melihat kepada titah Yang di-Pertuan Agong itu bahawa adanya keperluan yang mendesak untuk seluruh lapisan masyarakat bersama-sama memerangi wabak COVID-19 ini yang merupakan musuh halimunah yang sepatutnya diberikan keutamaan dan menghentikan pertelingkahan politik. Tetapi dalam masa sama juga kita juga berhadapan dengan satu situasi yang menuntut kematangan politik dalam menyelesaikan sesuatu kemelut, di mana sebelum ini juga kita dapat saksikan banyak cadangan yang dikeluarkan, dikemukakan, antaranya untuk mempunyai persefahaman memastikan belanjawan 2021 ataupun Akta Perbekalan 2021 itu diluluskan di peringkat Dewan Rakyat. Dan ini visual yang kami terima tadi, visual kenderaan yang membawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dilihat memasuki perkarangan bangunan Perdana Putrajaya pada pukul 9.20 pagi tadi. Dan dalam masa sama juga dapat dilihat Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang yang juga memasuki bangunan Perdana Putrajaya pagi tadi. Okey, melihat kepada susulan titah Yang di-Pertuan Agong yang berpendapat bahawa tiada keperluan untuk mengisytiharkan darurat ketika ini dan menyeru untuk bersama-sama melawan perang COVID-19 ini. Kita ingin melihat lebih lanjut prosesnya, apakah langkah seterusnya. Dan bersama di talian menerusi Skype ketika ini Dr. Jeneri Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara. Dr. Jeneri, kita melihat faktanya di sini bahawa antara kebimbangan utama seperti yang dimaklumkan adalah kebimbangan sekiranya belanjawan 2021 itu tidak diluluskan, memandangkan
kita mengetahui bahawa majoriti tipis yang diperolehi oleh Perdana Menteri ketika ini. Tapi bergerak ke hadapan, apakah bentuk rekonsiliasi politik ataupun persefahaman yang bagaimanakah yang boleh mungkin dicapai dan dibincangkan bersama dalam usaha untuk memastikan para pemimpin politik ini ataupun pentadbiran meletakkan kepentingan rakyat benar-benar di hadapan dan bukannya untuk berebut ataupun bergelut untuk merampas kuasa. Baik, dalam keadaan kita berdepan dengan ketidaktentuan dari segi bukan saja dari segi ancaman COVID-19 tapi juga ancaman dari segi politik dan ekonomi, maka yang dituntut daripada semua pihak baik pemimpin daripada kerajaan ataupun di belakang ialah apa yang diistilahkan sebagai rekonsiliasi nasional ataupun national reconciliation. Maksudnya yang diperlukan ialah untuk mereka mengetepikan perbezaan dari segi ideologi politik mereka, tapi sebaliknya mereka perlu merapatkan barisan untuk mengukuhkan perpaduan bagi memastikan bajet 2021 itu dapat dibentangkan dan kemudian dapat memberi manfaat kepada rakyat. Jadi perbezaan dari segi politik dan persamaan itu perlu diketepikan. Elakkan daripada persengketaan ataupun politik yang melampau bagi melakkan pertelingkahan ataupun krisis yang kemudian boleh menjerumuskan politik negara dan sosial dan kemudian ekonomi ke dalam kancah yang memudaratkan kita semua. Jadi ini menuntut jiwa besar daripada semua pemimpin politik, ahli parlimen di kedua-dua pihak untuk memastikan mereka menjunjung tinggi titah dan nasihat yang telah dikemukakan oleh Seri Perdana Gerindra Dr. Agong, kerana itu bukan sebarang titah, itu bukan sebarang nasihat. Titah dan nasihat itu merupakan titah yang betul-betul meletakkan kepentingan dan juga masa depan rakyat di atas segala-galanya selepas mengambil kira semua faktor, semua perkara, kerana jarang bagi yang di-Pertuan Agong untuk mengukakan titah demikian dan menolak usul yang dikemukakan oleh kerajaan untuk mengisytiharkan darurat. Jadi kita perlu melangkah ke hadapan dengan menuntut para pemimpin kita berjiwa besar dan juga lebih bertanggungjawab dalam tangani masalah kita hadapi ketika ini. Dr. Jendiri, kita memahami ahli politik ini mempunyai egonya yang tersendiri, tetapi seperti disebutkan oleh Dr. Jendiri, mereka perlu menjadi individu yang lebih besar, be a bigger person. Jadi persoalan di sini, adakah keperluan untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk berbincang bersama, kerana mereka inilah antara dua individu yang mengepalai dua blok, iaitu blok kerajaan dan juga blok pembangkang? Jadi sebaik-baiknya kedua-dua pemimpin tertinggi di pihak kerajaan dan juga pembangkang itu perlu duduk dengan kepala dingin, bukan dengan emosi yang bergerak ataupun dengan ego yang lebih besar di kepala masing-masing. Kerana saya fikir yang jauh lebih penting bagi mereka ialah untuk memastikan pintu hati mereka terbuka luas, menuntut keikhlasan, kejernihan fikiran dan juga ketenangan ketika rakyat sebenarnya begitu resah dan gelisah berdepan dengan krisis ini. Jadi mereka sebenarnya menuntut bahawa kedua-dua pihak ataupun puak blok itu betul-betul dapat mendekapkan telinga mereka ke bawah, perlu faham akan detak rasa dan denyut nadi rakyat yang mahu krisis ini dielakkan. Kerana kalau tidak, ini kita akan berdepan dengan masalah yang lebih besar. Doktor, bagaimanakah secara mudah untuk kita membicarakan, untuk duduk semeja bincang, tetapi hakikatnya bagaimana ini dapat dilakukan? Kerana ada juga yang mencadangkan sebelum ini untuk menggunakan konsep confidence and supply, di mana ada perjanjian tertentu dibuat yang menguntungkan kedua-dua belah pihak dalam masa yang sama untuk meletakkan kepentingan rakyat di hadapan. Jadi adakah secara teknikal ataupun kaedah pelaksanaannya, bagaimana ini dapat dilakukan dan apakah kaedahnya? Adakah menggunakan kaedah confidence and supply itu dapat merupakan kaedah terbaik untuk semua pihak? Ya, ini memang bukan sesuatu yang mudah. Tidak mudah, kita akui tidak mudah untuk kedua belah pihak yang bertentangan, yang punya
kepentingan masing-masing dari segi usaha untuk mendapatkan mileage politik untuk mengetepikan ego dan tanggungjawab. Tetapi seperti yang sudah katakan tadi, ini sebenarnya langkah yang terbaik untuk kita memastikan kita dapat keluar daripada kemelut dan krisis yang kita hadapi sekarang. Kalau tidak, memang rakyat akan kecewa, akan marah dan mengecam pemimpin politik yang dilihat tidak bertanggungjawab, malah mengutamakan kepentingan politik dan kepentingan pribadi dan puak daripada kepentingan rakyat dan negara. Jadi kita menuntut sebenarnya menggesa agar kedua belah blok itu betul-betul dapat duduk semeja dalam perundingan yang tenang, yang terbuka, dan kemudiannya memastikan apa yang disetujui itu dapat dilaksanakan demi kepentingan masa depan negara pada keseluruhannya. Doktor, dalam masa yang sama kita juga ingin melihat kepada aspek bagaimana pemimpin-pemimpin politik ini boleh betul-betul melaksanakannya untuk kepentingan rakyat. Tetapi dalam masa sama, kenyataan yang dikeluarkan oleh Istana Negara dan juga Majlis Raja-Raja itu juga menunjukkan bahawa pentingnya untuk kita mengangkat prinsip demokrasi berparlimen dan juga raja berperlembaga. Bagaimana pemuafakatan politik ataupun persefahaman politik ini dapat dilakukan tanpa kita mengabaikan semangat demokrasi berparlimen itu? Itu sebenarnya yang penting untuk menyeimbangkannya antara tuntutan demokrasi, raja perlembagaan dan parlimen. Kita ini menuntut, seperti saya sebutkan tadi, menuntut mereka untuk meletakkan kebertanggungjawab rakyat itu di atas segala-galanya, dan ini sekali lagi menuntut pengorbanan dan keikhlasan di kedua belah pihak. Dan mereka harus sekali lagi ingat akan titah dan juga nasihat yang Di-Pertuan Agong itu yang sebenarnya telah mengambil kira semua perkara, dan ini bukan soal yang main-main, kerana saya percaya Majlis Raja-Raja yang telah bersidang malam telah menghujahkannya dengan pelbagai segi bagi memastikan kepentingan rakyat itu terus diutamakan. Doktor, sementara itu kita nak lihat satu visual tadi, sebentar tadi kita mainkan tadi. Kalau kita boleh lihat balik visual ketibaan Yang Berhormat Perdana Menteri, kenderaan yang membawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dilihat memasuki perkarangan bangunan Perdana Putrajaya pada 9.20 pagi tadi. Ini gambarnya, visual daripada agensi berita bernama yang merakamkan gambar ini. Ini satu lagi perkembangan yang perlu kita lihat dari masa ke semasa. Tetapi saya nak kembali kepada Dr. Jendiri. Dalam masa yang sama, Dr. Jendiri, apakah langkah ataupun tindakan yang pertama perlu dilakukan Tan Sri Muhyiddin Yassin? Adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu memulakan langkah sebagai seorang Perdana Menteri untuk memulakan langkah untuk rekonsiliasi ini? Ya, ataupun ia perlu digerakkan oleh blok pembangkang? Di sebalik tuntutan pembangkang, saya tentu memohon atau minta beliau meletak jawatan. Saya fikir itu untuk sementara waktu kita ketepikan. Yang paling penting sekarang ialah untuk Perdana Menteri memulakan langkah dengan menghubungi pihak tertentu, khususnya Ketua Pembangkang iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk membuat perundingan yang bagaimana untuk selesaikan tangani masalah kita hadapi, dan seterusnya bagaimana untuk mendapatkan sokongan. Tapi saya percaya langkah itu telah pun diambil oleh orang yang beliau bertanggungjawabkan untuk menghubungi ahli parlimen tertentu daripada pembangkang bagi memastikan mereka dapat memahami apakah implikasi dan kesannya kalau mereka tidak menyokong usul ataupun bajet 2021 itu nanti. Doktor Jendiri, kita ada beberapa minit lagi. Boleh simpulkan, adakah kita mampu bergerak ke hadapan dengan bermula dari saat ini jika ahli-ahli politik masih lagi tidak mahu berhenti berpolitik terlalu banyak? Kerana kita semua maklum ahli politik memang kerjanya berpolitik. Ya, tapi kita tidak boleh berpolitik 24 jam. Jadi kalau kita terus terjebak ataupun terjebak oleh lingkaran politik, jadi kita akan terus berpusing di situ dan tidak akan dapat melangkah ke hadapan. Dan sampai bila kita harus berada dalam intrik
plot dan subplot politik dan drama politik, sandiwara politik yang memudaratkan rakyat. Saya fikir harus pemimpin politik yang ada ketika ini di kedua-dua blok itu harus berfikiran lebih besar, jiwa masih lebih besar, dan harus mengambil satu keputusan yang bijaksana berdasarkan prinsip kearifan dan kebijaksanaan dengan meletakkan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan parti mereka di atas segala-galanya. Dan hanya dengan itu kita dapat melangkah ke depan sebagai sebuah negara bangsa dan yang lebih matang, dan ini harus dibuktikan oleh pemimpin politik yang juga matang dan mengambil keputusan yang matang.